Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhanani binti Syukri, bernombor matrik di 2018 108 2352. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pensyarah saya, iaitu Dr. Rohayati binti Junaidi. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk saya, iaitu model pembelajaran 5E dalam pengajaran tema dan persoalan melalui drama Mak Piah dan Mr. Blackway. Okey, yang pertama kita pergi kepada pengenalan dahulu. Pengenalan ilmu pengetahuan menerusi pengajaran adalah salah satu cara dalam proses penyediaan murid dengan pengetahuan dan juga kemahiran. Jadi di sini segala proses yang berlaku dalam pengajaran dan pembelajaran ini akan turut diikuti oleh pengalaman yang dialami oleh setiap murid, dan ini akan menghasilkan sesuatu pembelajaran yang lebih bermakna kerana pengalaman ni adalah sesuatu yang berharga yang dapat dilalui oleh murid itu sendiri. Jadi bagi menghasilkan sesi pengajaran yang baik, ia memerlukan persiapan yang sangat rapilah agar segala matlamat atau objektif ni dapat dicapai. Jadi guru ni perlu berpandukan kepada sesuatu yang kukuh yang telah diteliti sebaik mungkin agar perancangan yang dihasilkan ni memberi pencapaian baik kepada murid dan juga guru itu sendiri. Jadi guru ni mempunyai peranan yang sangat besar dalam menangani kepelbagaian masalah yang wujud ketika sesi pengajaran. Jadi objektif pengajaran menjadi taruhanlah kepada guru sama ada berjaya ataupun tidak dicapai. Jadi objektif ini juga adalah sebagai matlamat lah bagi seorang guru dalam melaksanakan sesuatu pengajaran dalam kelas. Jadi untuk menghasilkan suatu pengajaran yang berkesan dan berkesan ni bukan mudah. Banyak faktor dan elemen yang perlu diambil kira, dari sekecil-kecilnya hinggalah sebesar-besarnya. Jadi setiap guru ni berupaya menghasilkan pengajaran terutama drama lah yang berkualiti seandainya bertepatan dengan cara yang tepat. Jadi saya akan bagi tahulah tentang penggunaan model yang dapat diaplikasikan dalam pengajaran tema dan persoalan drama Mak Piah dan Mr. Blackway. Okey. Terlebih dahulu saya terangkan dulu model pembelajaran 5E. Model ni merupakan satu model instruksional yang berasaskan kepada pendekatan konstruktivisme untuk pembelajaran. Jadi pelajar membina melalui model ini, pelajar dapat membina idea yang baharu berdasarkan kepada idea lama mereka lah. Jadi model ni sangat sesuai dengan pelajar pada semua peringkat umur, termasuk dewasa lah. Model ini menceritakan mengenai fasa pembelajaran, di mana bermula dengan pelibatan, penerokaan, penerangan, pengembangan dan juga penilaian. Jadi kaedah ini membolehkan pelajar dan guru ni mengalami aktiviti yang biasa dengan menggunakan pengetahuan asas atau untuk membentuk dia punya idea lah, dan akhirnya meningkatkan kefahaman kepada konsep yang berterusan. Okey, seterusnya ialah pernyataan masalah. Pernyataan masalah ini yang pertama, guru tidak merancang pengajaran dan pembelajaran dengan baik sesuai dengan gaya pembelajaran pelajar. Yang kedua, pengetahuan sedia ada pelajar sangat kurang. Jadi yang ketiga, teknik pengajaran lama yang berpusatkan guru. Maksudnya guru tidak melibatkan murid secara aktif. Dan yang terakhir, guru banyak menggunakan corak pengajaran membosankan yang bersifat konvensional, iaitu bercorak sahala. Jadi penggunaan sistem pengajaran tradisional ni, guru membaca dan pelajar menyalin nota menyebabkan tidak berlaku percambahan ilmu, dan tidak berlaku percambahan ilmu pengetahuan disebabkan sikap pelajar yang pasif lah, mengharapkan guru sahaja. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Jadi objektif kajian yang pertama, menganalisis langkah-langkah pelaksanaan mengikut fasa model pembelajaran 5E yang dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran kesusastraan Melayu melalui analisis tema dan persoalan pengajaran dalam drama Mak Piah dan Mr. Blackway. Manakala objektif kajian yang kedua, menghuraikan keberkesanan penggunaan model pembelajaran 5E dalam pengajaran dan pembelajaran kesusastraan Melayu. Dua objektif sahaja. Jadi seterusnya kita pergi kepada kepentingan kajian. Jadi kepentingan kajian ni merupakan satu pengetahuan bergunalah kepada penyelidik serta kepada semua pihak dan institusi yang terlibat dalam merangka pengajaran dan pembelajaran berasaskan model pengajaran 5E. Dan
Rujukan ni rujukan kepada guru lah untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan baik supaya kefahaman murid ni dapat ditingkatkan melalui pengajaran semasa di bilik darjah. Okey. Kita pergi kepada dapatan kajian, iaitu dapatan kajian yang pertama menganalisis fasa-fasa pelaksanaan model pembelajaran 5E yang dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran kesusastraan Melayu melalui analisis tema dan persoalan dalam drama Mak Piah dan Mr. Blackway. Jadi kita ada 5 fasa. Yang pertama penglibatan, yang kedua penerokaan, dan yang ketiga penerangan, keempat pengembangan, dan kelima penilaian. Jadi kita pergi kepada yang pertama, iaitu fasa penglibatan. Bagaimana kita nak aplikasikan fasa ini dalam pengajaran dan pembelajaran kita? Jadi yang pertama penglibatan, di mana guru menggunakan kaedah sumbang sarang. Jadi untuk mengetahui tentang pengetahuan sedia ada murid lah berkenaan tajuk yang akan diajar, di mana tema dan persoalan dalam drama Mak Piah dan Mr. Blackway. Jadi pada fasa ini guru akan menyoal dan menggalakkan murid memberi maklum balas. Jadi perkara ini untuk menyatakan pendapat ataupun berkongsi pengetahuan sedia ada murid tentang tema dan persoalan dalam drama Mak Piah dan Mr. Blackway lah. Jadi jawapan dan maklum balas daripada murid dapat disenaraikan pada papan putih. Guru boleh menyerahkan pendapat pelajar tu kepada papan putih untuk mewujudkan suasana ceria di dalam kelas, dan murid juga akan merasa dihargai bila mereka menyuarakan sesuatu pendapat. Seterusnya, murid juga digalakkan untuk memberi hujah sebagai bukti atau sokongan kepada pernyataan mereka. Namun, jika murid gagal atau tidak dapat memberi hujah, guru boleh merangsang pemikiran murid dengan memberikan beberapa hujah. Sebagai contohlah, jadi fasa ini amat penting kerana meningkatkan semangat murid untuk melibatkan diri secara aktif, dan secara tidak langsung rasa ingin tahu murid itu wujud. Jadi melalui model pembelajaran 5E ini, guru secara tidak langsung merangsang minda murid untuk menimbulkan rasa ingin tahu murid. Jadi rasa ingin tahu murid ini wujud dengan pertanyaan beberapa soalan lah. Sebagai contoh, apakah tema drama Mak Piah dan Mr. Blackway, apakah fokus utama dalam drama ini, dan sebagainya. Jadi kita pergi kepada fasa yang kedua, iaitu penerokaan. Jadi pada fasa ini, murid dibahagikan kepada 3 kumpulan. Jadi setiap kumpulan dibahagikan tugas masing-masing lah. Sebagai contoh, kumpulan 1 cari tema dan fokus utama. Manakala kumpulan 2 dan kumpulan 3 cari persoalan yang terdapat dalam drama Mak Piah dan Mr. Blackway. Seterusnya, guru akan menyediakan bahan tambahan. Sebagai contoh, sinopsis, cara mencari tema dan persoalan, dan sebagainya. Jadi murid secara tidak langsung meneroka dengan membaca bahan-bahan tambahan itu, dan murid akan menyusun secara tersusun untuk mencari tema dan persoalan. Jadi seterusnya murid ni akan menyusun kronologi dan meneroka bukti. Jadi fasa ini memerlukan kemahiran untuk menilai sumber-sumber tambahan yang disediakan oleh guru berkenaan tajuk pelajaran, iaitu tema dan persoalan dalam drama Mak Piah dan Blackway lah, serta mencari persoalan dan bukti atau hujah secara tersusun. Jadi pada akhir fasa ini, murid akan keliru, tetapi mereka akan lebih bersemangat lah untuk mengetahui lebih lanjut tentang tajuk yang diberi. Jadi murid akan dibimbing pada fasa ini. Murid akan dibimbing. Jadi dalam penerokaan ni, murid akan dibimbing atau diberi maklumat tambahan bagi memudahkan pembelajaran. Jadi murid akan boleh membina pemahaman daripada idea sedia ada mereka lah. Yang ketiga, penerangan. Di sini guru akan membuat penerangan. Pada fasa ini, murid akan berada dalam keadaan keliru, tetapi mereka masih bersemangat untuk mengetahui lebih lanjut. Tambahan pula, mereka bekerjasama dalam kumpulan lah. Jadi sifat ingin tahu mereka ni akan lebih kuat, lebih tinggi. Jadi guru akan membuat penerangan, iaitu mencari tema dan persoalan secara tersusun dan juga meneroka bukti. Sebagai contoh, persoalan tentang sikap rakus penjajah, di mana sikap rakus penjajah ni boleh dilihat di dalam buku teks, pada muka surat berapa dan sebagainya lah. Jadi guru akan membuat penerangan tentang cara mencari persoalan serta contoh teks dalam buku. Jadi penerangan boleh dilakukan dengan menggunakan slide pembentangan atau menggunakan video. Jadi hal ini bertujuan untuk menarik minat pelajar lah terhadap mata pelajaran kesusastraan Melayu. Jadi video yang telah dimuat turun ni
video ni haruslah dimuat turun awal lah sebelum pengajaran berlangsung. Jadi melalui penggunaan multimedia ini, pelajar akan lebih seronok dan suasana dalam kelas pun lebih ceria. Jadi, fasa ini murid akan memahamilah cara untuk menilai, menapis serta menggunakan maklumat dalam bahan yang diberikan oleh guru tadi. Okey, seterusnya yang keempat, pengembangan. Pengembangan. Jadi, hasil penerangan daripada guru dapat membantu murid menjelaskan lagi lah tahap dan pemahaman mereka. Jadi, guru ni sebagai fasilitator sahaja atau sebagai pembimbing sahaja. Jadi murid ni akan membetulkan hasil perbincangan kumpulan mereka dan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman mereka, iaitu berkenaan subtopik yang dipelajarinya hari itulah, iaitu tema dan persoalan dalam drama Mak Piah dan Mr. Blackway. Seterusnya membuat tugasan berdasarkan maklumat yang diperolehi, iaitu melalui bahan-bahan yang diberikan oleh guru tadi. Jadi murid akan menyusun dan menyediakan bahan untuk pembentangan tentang tajuk yang telah dibahagikan secara kumpulan tadi, iaitu tema dan persoalan yang berjaya dicari oleh mereka akan dipersembahkan bersama bukti-bukti, iaitu contoh teks tadilah. Jadi di sini pelajar akan lebih fahamlah bagaimana tema dan persoalan itu wujud. Okey, yang terakhir iaitu penilaian. Yang terakhir iaitu pengembangan ini boleh dilakukan melalui pentaksiran melalui pelbagai kaedah dan tugasan. Jadi di sini guru akan menilai pemahaman dan pengetahuan murid tentang tajuk yang dipelajari melalui pembentangan yang dilakukan oleh murid lah. Jadi pada sesi pembentangan, sesi soal jawab akan dijalankan pada akhir pembentangan setiap kumpulan. Dan ini dapat membantu guru dalam mengetahui tahap pengetahuan murid serta penguasaan tentang topik yang dipelajarilah di dalam kelas. Namun, sesi soal jawab ini tidak berlaku antara guru dan murid sahaja, malah murid antara murid juga. Jadi, selain pembentangan, guru juga boleh melakukan melalui latihan dan kuis lah. Jadi, fasa ini juga guru boleh memberikan latihan pengukuhan bagi murid yang menguasai dan juga masih lemah. Jadi pada akhir sesi ini, guru akan membuat kesimpulan secara keseluruhan lah tentang apa yang dipelajari. Seterusnya, dapatan kajian yang kedua iaitu tahap keberkesanan penggunaan model pembelajaran 5E dalam pengajaran dan pembelajaran kesusastraan Melayu. Jadi analisis yang kedua ini, set borang pentaksiran bilik darjah berdasarkan standard prestasi ini dibuat untuk memastikan sama ada berkesan ataupun tidak pengajaran dan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 5E dalam pengajaran tema dan persoalan dalam drama Mak Piah dan Mr. Blackway. Jadi set borang pentaksiran ini bertujuan untuk menilai aktiviti pentaksiran oleh setiap murid. Rubrik penilaian juga dibina adalah berpandukan daripada borang pentaksiran bilik darjah lah. Jadi guru akan dapat mengetahui bilangan murid tingkatan 4 delta yang mencapai tahap pembelajaran cemerlang, sederhana dan lemah. Okey, ni yang pertama lah, penilaian lisan soal jawab. Sama boleh tengoklah tahap kriteria keberanian penghayatan isi kandungan, kegramatisan ayat, lemah ataupun sederhana ataupun cemerlang. Seterusnya penulisan lisan work together, iaitu tugasan berkumpulan tadilah, sama ada mereka kreatif ataupun tidak, keyakinan mereka dalam sama ada pemahaman mereka tidak menyuruh atau tidak mendalami tentang persoalan dan juga bahasa. Seterusnya ni penilaian lisan, iaitu pembentangan lah, sama ada lemah ataupun tidak dari segi kreativiti, keyakinan bahasa dan sebagainya lah, sama ada sederhana ataupun cemerlang lah dalam melakukan pembentangan. Dan ni yang terakhirlah hasil pentaksiran bilik darjah pelajaran tingkatan 4 delta, dan nampaknya masing-masing berpuas hatilah dan dapat memberi kesan yang maksudnya pemahaman yang baiklah kepada mereka tentang pengajaran hari ini. Jadi kesimpulan yang saya dapat buat ialah penting untuk guru mengenal pasti keupayaan murid dalam kelas sebelum melaksanakan apa-apa teknik pengajaran. Ini kerana tahap perkembangan atau proses penerimaan murid terhadap sesuatu pengajaran adalah berbeza. Jadi guru perlu tahu membezakan antara aspek strategi, pendekatan, kaedah, teknik dan juga model yang hendak digunakan. Dan itu antara elemen yang digunakan guru semasa proses penyediaan pengajaran. Jadi semasa pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran, guru akan mengaplikasikan kesemua yang telah dirancang dan hasilnya akan dilihat setelah pengukuhan dan atau penilaian dibuat. Dan pengajaran yang berkesan memerlukan guru untuk bertindak dengan lebih bersistematik. Jadi
Pendekatan pembelajaran yang tepat akan membantu guru dalam menghasilkan sesuatu pembelajaran yang efektif lah. Jadi kajian ini juga dilaksanakan untuk melihat sejauh mana model pengajaran 5E mampu membantu guru dalam menghasilkan perancangan yang baik untuk sesi pengajaran mereka. Seterusnya, yang terakhir, model pembelajaran 5E ini sangat sesuai diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia sedikit sebanyak akan membantu murid dalam pembelajaran mereka. Jadi semoga dengan wujudnya model pembelajaran 5E ini mampu memberi faedah kepada guru dan juga murid dalam memantapkan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Jadi itu sahajalah pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.